literal. Jadi kalau kita orang dulu belajar kitab usul fiqh, dia panggil ma wafaqa syara', bukannya ma nafaqa bihi syara', ma wafaqa, apa yang selari dengan syara'. Itu tak silap saya, tak jawapannya. I'lam al-muwaqi'in, dia sebut apa tu tentang siasah syar'iyah. Apa itu yang dimaksudkan dengan siasah syar'iyah dalam kitab I'lam al-muwaqqi'in atau kitab Turuq al-hukmiyah. Dia sebutkan apa yang sepatutnya kita ni adalah ma wafaqa syara', apa yang selari dengan syarak, bukannya semestinya ma nataqa, apa yang disebut, dinutuk, dituturkan secara spesifik oleh syarak. Dan itulah ta'rif bid'ah tak bid'ah di sisi majoriti ulama Islam, iaitu bid'ah itu adalah benda yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Bercanggah, bukannya benda yang tak ada disebut dalam Quran dan Sunnah. Mudah je kuncinya. Kalau dapat kunci itu, tak adalah kecoh-kecoh sangat. Bukannya kalau Nabi tak sebut, Nabi tak buat, bid'ah terus. Tidak. Yang bid'ahnya kalau bercanggah dengan apa yang Nabi ajar, bercanggah dengan perbuatan Nabi, barulah bid'ah. Kalau tidak, kalau nak kata bid'ah pun, dia masih bid'ah hasanah. Bid'ah dibagi pada dua. Jadi saya nak sebut pada tuan-tuan tadi, yang guru-guru kita, antaranya guru-guru dari kalangan habaib zuriat keturunan Rasulullah SAW, Sadah Bani Alawi, mereka sangat mensyurkan kita membaca 100 kali setiap pagi ni, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, disusuli dengan astaghfirullah. Jadi benda tu tuan-tuan, benda macam ni tuan-tuan boleh buat sambil dengar pun boleh buat. Dan antara faedah yang lainnya, tuan-tuan taklah tidur. Ada benda, ada kegiatan. Ada antara faedah itu saya tambahlah. Yang lebihnya tadi tu, jadi kita pun mendengar dengan ini, ya. Tapi kalau nak baca Quran sambil dengar kuliah, tak sesuai lah, kan? Baca Quran dia kena tumpu, kan? Sebab tu kadang-kadang yang kat kedai-kedai pasang Quran sebenarnya tak apa sesuai. Kedai tayar saya pernah, minta maaf, kedai tayar orang Islam, alhamdulillah, pasang Quran, masya-Allah. Tapi bila berurus niaga dengan dia, astagfirullah, pasang Quran, ini masalahnya. Jadi Quran tak sesuai sebagai background, sesuai sebenarnya, kecuali kita memang nak dengar dalam kereta, okeylah kita nak pasang, nak dengar. Wallahu a'lam. Wallah, tak nak gaduh lah, tak nak gaduh. Ya. Baik tuan-tuan, alhamdulillah kita sambung bacaan kita kitab tasawuf. Kitab tasawuf karangan Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimallahu taala rahmatan wasi'ah, tokoh ulama Perak, tokoh ulama tanah Melayu. Kalau poster-poster tokoh-tokoh ulama Melayu selalunya adalah gambar dia tu, salah satu gambar, ya. Jadi kita masuk muka surat ke-32 tentang ilmu tasawuf. Sejarah, bab tentang sejarah. Sebelum ini tuan kitab kita ini, tuan guru kita ini menyenaraikan nama ulama-ulama utama dalam dua bidang, itu bidang tauhid dan bidang fiqh, dan mengenali ulama-ulama ini sendiri, menyebut nama-nama ulama-ulama sendiri yang kita yakin kebanyakan, kalau tidak semuanya, adalah awliya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, insan-insan terpilih, akan mendatang dan menarik rahmat daripada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf di bahagian ini juga muncul beberapa ulama-ulama yang besar seperti berikut. Pertama, Asy-Syaikh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri wafat tahun 110 Hijriyah. Maksud di kalangan tabi'in, berguru langsung dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib dan sahabat-sahabat yang lain. Imam Hasan Al-Basri. Jadi kalau kita tengok sanad tarikat ataupun ialah tarikat Ba'alawi, dia akan pecah dua, daripada Sayyidina Ali turun pada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin radhiyallahu anhuma, yang kiri turun kepada Sayyidina Hasan Al-Basri, lepas tu turun lagi sampai kepada ulama-ulama sekarang ini. Jadi yang ijazah tadi tu, saya kalau adalah ijazah yang ada di sisi saya ini, saya ijazah kepada tuan-tuan untuk mengamalkan 100 kali sebelum subuh, atau kalau tak sempat habis selepas subuh, teruslah kalau sahlah ijazah itu, tuan-tuan terimalah dengan lafaz qabiltu, atau saya terima ijazahnya, insya-Allah. Qabalallah. Syekh Hasan Al-Basri. Yang kedua, Syekhah Rabi'ah Al-Adawiyah. Syekhah Rabi'ah Adawiyah, tokoh tokoh waliullah di kalangan wanita, wafat tahun 135 Hijriah. 135 Hijriah. Ini semua kalau kita Google je, memang macam-macam cerita, kisah-kisah yang menarik, yang luar biasa. Sebab memang mereka ni insan-insan luar biasa. Pilihan Allah, dan pilihan Allah ni, Allah dah tunjuk kemuliaan mereka di dunia lagi. Kemuliaan di dunia lagi Allah dah tunjuk dah. Apa dia perkataan lafaz kemuliaan ni dalam bahasa Arab? Karam. Jadi mereka ni tu dikata dikurniakan karamah, kemuliaan. Dan kemuliaan yang utama apa dia? Istiqamah. Jangan duk cari yang luar biasa yang lain. Memang Tuhan bagi juga kadang-kadang, tapi yang utama asasnya istiqamah. Sebab yang luar biasa tu kadang-kadang yang tak istiqamah pun Tuhan bagi juga. Tapi bukan karamah, dia sihir, istidraj, benda luar biasa juga, tapi sihir tak betul pun, dia pukau ke apa ke kan, jadi juga. Ataupun memang Tuhan bagi nak suruh ujian bagi kita. Dah orang tu jelas-jelas tak ikut syariat, tiba-tiba boleh bawa benda luar biasa, kita ni ikut juga. Itu ujian bagi kita lah. Kan Tuhan kita dah ajar macam mana pintu pada apa-apa kemuliaan dalam Islam ni syariat. Gatekeeper dia, penjaga dia syariat. Kalau syariat dah fail, itu tak usah sembang lah. Kan Imam Ghazali kata tepuk tiang jadi emas ke, boleh terbang ke, jangan percaya kalau syariat tak lulus. Yang ketiga, Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Ini ulama tabi'in juga, antara pimpinan ulama di kalangan tabi'in. Wafat tahun 161 Hijriah. Yang keempat, Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham wafat 161 Hijriah juga. Oh, Masya Allah, tuan-tuan bayangkan. Sezaman ni orang kiri kanan hebat-hebat belaka. Jadi kita jangan action lah zaman kita ni. Sebab tu ni zaman yang memang Nabi sendiri dah cop. Ini yang terbaik. Mana tak terbaiknya? Mereka berguru dengan para sahabat yang melihat baginda Nabi dan beriman dengan baginda Nabi SAW. Tak sama. Hatta Sayyidina Anas bin Malik, saya sebutkan di sini kan, saya sebutkan. Maklumlah kuliah banyak tuan-tuan. Bukanlah banyak sangat pun, tapi
Adalah kadang-kadang berulang-ulang tu tuan-tuan sabar jelah. Dengar jelah kalau berulang-ulang tu kan. Ya, Sayyidina Anas bin Malik kan dia kata tidaklah kami membersihkan tangan kami daripada tanah selepas menyelesaikan urusan mengebumikan jasad baginda Nabi yang mulia sehingga angkarna qulubana, sehingga kami terus merasa bahawa hati kami dah tak sama dah. Bukannya yalah tak sama dengan Nabi ada, Nabi masih hidup dengan Nabi dah tak ada. Itu sahabat sendiri. Jadi mereka yang berus. Jadi yang ni golongan tabi'in yang berguru dengan para sahabat dan berguru sungguh-sungguh, istiqamah sungguh-sungguh. Kita kalau istiqamah zaman kita pun boleh ada tapi takkan sama dengan tabi'in. Ni Syekh Ibrahim Adham ni diriwayatkan dalam kitab oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamun Nubala, kitab biografi orang-orang yang tokoh-tokoh yang hebat. Imam Zahabi antara imam hadis. Imam hadis. Dia kata, dia riwayatkan dalam biografi Syekh Ibrahim Adham ni, dia kata qala Makki bin Ibrahim qila libni Adham telah dikatakan kepada Ibrahim bin Adham, ma tablughu min karamatil mu'min. Dikatakan kepada Ibrahim bin Adham, wahai Ibrahim bin Adham, setakat mana hebatnya atau batasnya kemuliaan atau karamah seorang mukmin. Pasal karamah lah. Qala, maka Ibrahim bin Adham menjawab, an taqula lil jabali taharrak fayataharrak. Sampai ke tahap kalau dia kata kepada satu bukit itu bergerak, maka bukit itu akan bergerak. Sampai begitu dia. Karamatul mukmin. Tiba-tiba bukit yang ada kat situ tu, yang dengar kata-kata Ibrahim bin Adham tu, bergerak bukit yang ada kat situ. Ibrahim bin Adham pun kata kat bukit tu, ma iyyaka anaitu, aku tak kata dekat kau. Aku jawab soalan ni, barulah diam balik bukit tu. Ini dilaporkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab. Apa peliknya, Nabi kita belah bulan tuan-tuan. Bulan terbelah gitu je. Bukan gambaran bulan terbelah, bulan sungguh terbelah. Jadi anak-anak murid setakat bergerak bukit tu tak ada apalah. Tapi benda ni bukannya mainan-mainan. Sebab bahaya juga tuan-tuan, kalau benda yang luar biasa ni kita dapat nampak dengan mata kepala kita, tiba-tiba kita masih tak istiqamah. Kita masih lepas tu lalai juga. Lepas tu hari ni tengok benda luar biasa, esok macam tu juga. Lagi besar dosa. Tuhan kata, aku dah tunjuk kat engkau dah. Macam tu, macam Bani Israel ni kan. Bani Israel yang degil lah. Dah nampak belah laut pun tak ni juga. Yang kelima, Syekh Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah ta'ala, wafat tahun 195 Hijrah. Yang keenam, Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, wafat tahun 200 Hijrah. Ini kena dengar, kena biasa dengar lah tuan. Semua pernah dengar. Pernah dengar. Kalau tak pernah dengar juga, something wrong somewhere. Tuan-tuan tak membaca dan tak yalah, benda yang patut dibaca. Sekurang-kurang pernah dengar. Lepas ni cuba Google satu-satu ni. Macam-macam, masya-Allah. Tuhan bagi kemuliaan pada dia. Yang ketujuh, Syekh Sari As-Saqati, wafat tahun 256 Hijriah. Yang ke-8, Syekh Dhunnun atau Dhinnun Al-Misri,
Dhunnun Al-Misri, wafat tahun 245 Hijriah. Yang ke-9 Asy-Syaikh Junaid Al-Baghdadi, Sayyidul Taifah, wafat tahun 296 Hijriah. Ni antara nama besar dalam bidang, antara imam kita lah dalam tasawuf, sebab dia nak antara yang menyusun tasawuf itu secara lebih sistematik sebagai ilmu, sebagai disiplin ilmu. Jadi kalau ada kuis pengetahuan siapa imam kita dalam bab akidah, kita jawablah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam kita dalam bab fiqh Imam Asy-Syafi'i dan imam-imam mazhab yang lain. Kalau imam kita dalam ilmu tasawuf, jawablah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Kalau nak tambah lagi, Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Dan tasawuf kita ni tasawuf Junaid Al-Baghdadi. Sebab ada juga tasawuf yang lain sikit, yang maksudnya bukanlah yang sesat lah, yang sesat tu sesat lah, yang lain sikit, macam apa ni, Futuhat Makkiyah, sahib kitab Syekh Rumi, bukan Rumi, Ibn Arabi. Ibn Arabi ni dia kitab-kitab dia lain sikit, dia tasawuf yang falsafahnya tu lain sikit. Jadi kita tak kata dia sesat, tapi ulama-ulama kita tak mengesyorkan kita baca kitab Imam Ibn Arabi. Imam Ibn Arabi ni Futuhat Makkiyah ke apa ke, takut terlalu tak sesuai lah, tiba-tiba dia jadi falsafah tinggi-tinggi, rasa ke langit, ke sana, rasa dah tinggi sangat. Sembahyang subuh dah tak jumpa. Dulu sembahyang subuh jemaah, elok lepas baca kitab dah rasa sembahyang kat rumah tu dah macam cukup dah. Contohnya macam itulah. Jadi ulama kata dia tak menghormati Imam Arabi, tapi tidak, itu bukan jalan. Yang ke-10 Syekh Abu Yazid Al-Bistami, wafat tahun 234 Hijriah, rahimahullah ta'ala. Yang ke-11 Syekh Abu Talib Al-Makki, wafat tahun 386 Hijriah. 386 ni dah bukan 3 kurun awal lah. Bukan 3 kurun awal. Yang terbaik 3 kurun yang awal lah. Yang ke-12 Syekh Al-Imam Al-Qushairi, wafat tahun 465 Hijriah. Dan yang ke-13 Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad, wafat tahun 605 Hijriah. 605 Hijriah, mujaddid kurun sebenarnya kurun ke-5, mujaddid kurun ke-5 ni kena cek balik. Tapi ialah kalau kurun ke-605 Hijriah, tak salah saya, Imam Ghazali ni 505, kita double check. Tapi yang pasti dia mujaddid kurun ke-5 Hijriah. Imam Ghazali ni hebatlah, semua bidang dia borong. Dia borong semua, tapi akhirnya dia fokus pada amal. Sebab tu kita ni amal, tuan-tuan, jangan asyik berbahas, berjidal, berbincang. Bincang semua. Kalau timbul satu isu, dia paling cepat baca ni kes mahkamah syariah ni, kalah lawyer tuan-tuan. Dia punya baguslah. Tapi sampai ke mana nak bawa, kalau dengan ilmu, dengan isu je kan. Amal kena jalan. Sebab hati kita, kalau tidak hati keras, lagi banyak tahu, lagi takabur, lagi action, amalan tak ke mana. Tak boleh lari, tak ikut
skrip jawapan. Periksa tak ikut skema jawapan, fail tuan. Kalau seronok macam mana pun. Lukisan, periksa lukisan SPM lah katalah. Dia suruh tulis apa? Lukis buah-buahan tempatan. Ingat kan tuan-tuan tak pernah lukis buah-buahan tempatan sekolah rendah. Rugilah tuan-tuan. Seronok lukis buah-buahan tempatan. Itu soalan SPM. Tapi budak ni dia duk prepare, dia kata soalan bocor lukis pemandangan tepi pantai. Oh, dia dah training dah kat rumah. Lukis pemandangan tepi pantai. Keluar soalan lukis buah-buahan tempatan. Dia kata, "Nah, aku tak kisah. Aku dah training pandangan tepi pantai." Dia pun lukis. Memang cantik. Boleh markah berapa kan? Kosong. Ataupun kalau kesian bagilah 5. Cantik sangat. Fail juga. Jadi kita ni kena ikut skema jawapan. Jangan ikut shock, ikut seronok kita. Dan banyak lagi ulama-ulama as-sufiyah di tanah Arab. Mesir, Pakistan. Mesir ni tak boleh lari lah, dia memang bumi berkat. Ramai kau lihat, walaupun ialah maklumlah negeri yang bukanlah pemerintahan sekarang ni, terutamanya pemerintahan 100% Islam, jadi macam-macam pemandangan tu taklah sama macam tuan-tuan pergi setengah-setengah negara Islam yang lain. Aurat terdedah semua juga, tapi jangan main-main. Kat situ bumi yang disebut dalam Al-Quran juga, udkhulu Misra. Banyak cerita Mesir ni, jadi tak boleh pandang rendah. Jadi kadang-kadang Tuhan sembunyikan, ada kata-kata, kena cek balik siapa kata-kata, benarlah kata-kata ni. Tuhan sembunyikan, Allah SWT sembunyikan wali-walinya di kalangan hamba-hambanya. Jadi kita kan tak tahu, wali ni tak tahu, kadang-kadang tak nampak macam biasa je, tapi Masya Allah. Adalah cerita seorang ni, ulama ni, bila dia kali pertama sampai ke Mesir, dia pun orang soleh lah. Orang soleh juga lah, Tuhan nak bagi pengalaman macam ni, dia pun sendiri soleh lah, dia pun wali lah. Dia sampai ke Mesir, dia terkejut, kata ni dia tahulah Mesir ni dari segi ilmu, dari segi, dia tengok macam ni negara kan. Tuan-tuan pernah sampai ke Mesir, yalah maklum lah, macam-macam. Kalau kedai tu macam-macam, dia iklan pun macam Malaysia lebih kurang lah kan. Teruk lagi kan, sedap-sedap kan. Jadi kata macam ni negara, macam mana bolehkah ada wali-wali kat sini? Dia kata tak apalah, nanti esok ni aku nak bawa tasbih satu. Kalau aku jumpa seorang wali, aku akan gerakkan tasbih aku sekali. Baik. Esok tu dia naik, dia mulalah, dia biasalah hari dia ni naik dia punya bas kecil tu, ada konduktor bas buruk lah tuan-tuan, bas macam kita dulu ada konduktor yang naik, konduktor bas tu kata, Syekh gerakkan tasbih kau satu. Lepas tu jumpa orang lain, orang biasa-biasa je, Syekh tasbih tu gerakkan. Dekat tak sampai sehari dah penuh dah nak habis tasbih, kata surrender. Jadi jangan main. Kadang-kadang kita tak tahu orang soleh ni biasa je, tapi dia Masya Allah, dia dengan Tuhan yakin je. Jaga dosa pahala tak macam kita. Langgar je. Dia nampak biasa je, tapi takut nak buat dosa. Wali lah tu. Ataupun tolong orang, sangat tolong orang tu, Masya Allah, tak fikir apa, memang hobi je tolong orang dengan ikhlas. Wali lah. Semayang kena semayang lah juga. Yang tu kata syariat tu dia tak boleh lari, dia punya gatekeeper minimum. Sebab tolong orang je semayang tak boleh. Itu tak boleh.
tak jaga. Pakistan, Pakistan ini semua. Samarkand, Tantan ni, Uzbekistan apa semua ni tak pergi lagi, tak sampai. Doakan tuan-tuan sampai sekali, insya-Allah. Amin, berkat doa tuan-tuan. Pagi-pagi ni niat untuk berziarah makam Imam Bukhari. Masya-Allah, Imam Bukhari takkanlah bukan wali kalau tak terpilih begitu sekali menjaga hadis Nabi. Dagestan, Syekh Imam Syamil Dagestani, Chechen sampai sekarang kan. Hebat Tuhan bagi. Walaupun hatta dalam bidang sukan pun, UFC pun timbul champion. Ya, kalau Tuhan nak bagi kemuliaan ni, dia bagi semua kan. Hebat juga. Tengok siapa nama tu yang dah besar tu, Habib. Habib apa tu, dia bukan sebarang lah. Dia punya tu hormat dengan mak bapak dia, dia punya ayah dia dengan mak bapak dia, dengan apa dia, dunia ni tak adalah nampak keduniaan sangat kan. Hebatlah tu. Walaupun masa bergusti tu pakai macam tu lah juga kan. Yang tu jangan, tak nak gaduh. Macam Muhammad Ali, rahimahullah. Hebat Muhammad Ali. Saya memang mengakulah saya peminat Muhammad Ali. Hebat kan. Ya, walaupun dia boxing gentleman tuan-tuan. Kalau orang tu dah nak kalah, dia kata dia panggil ref. Cukup. Bukan dikira bantai sampai dia. Dan antara yang paling hebat Muhammad Ali ni, bila dia nak dianugerahkan bintang Hollywood. Bintang di Hollywood tu tuan-tuan, ada satu boulevard, satu jalan. Haji senyum macam dah sampai ni. Ada satu jalan, bintang-bintang orang yang terkenal, terutama artis-artis, penyanyi ke, dia akan bagi, kalau dah hebat sangat, dia akan ada bintang kat situ, nama dia kat situ. Tapi jalan, orang berjalan atas bintang-bintang tu. Bila orang nak bagi bintang pada Muhammad Ali, walaupun dia bukan artis, sebab masyhur. Nama masyhur? Muhammad Ali. Tu. Arguably boleh dia hujahkan atau orang paling terkenal di dunia dia dalam segala bidang, politik ke tak politik, tanya Muhammad. Ya. Bila nak dianugerah, dia kata boleh, kalau nak bagi bintang kat aku boleh, tapi dengan satu syarat. Aku sanggup terima dengan satu syarat, tak boleh letak kat atas lantai. Sebab itu nama aku, nama Nabi aku. Nama aku ni nama Nabi aku. Aku tak akan benarkan duduk kat jalan dipijak orang. Maka sampai hari ni satu-satunya bintang kat situ yang letak kat dinding adalah bintang Muhammad Ali. Hebat tuan-tuan. Hebat agama kita ni. Ya, kita pun kena hebat jugalah. Jangan sengkit sangat. Kita hebat. InsyaAllah. Samarkand, India. Ramai wali-wali India. Syekh Muniuddin Chisti. Ada tarikat yang khusus, yang cabangnya yang diasaskan oleh ulama India. Syekh Muinuddin Chisti, tarikat Chistiyah. Allah, itu ulama-ulama besar hadis. Antaranya kuat ilmu hadis kuat di India. Cuma India hari ni politik teruk kan. Politik kerajaan yang hari ni yang apa tu? Yang hari ni lah, yang Hindu hari ni, tak semua teruk. Dulu kalau zaman Gandhi dulu, dia hormat orang Islam. Gandhi hormat orang Islam. Dia baca biografi sirah Nabi SAW, malah ambil inspirasi. Tapi yang Hindu hari ni tu memang macam menindas sangat. Semoga Allah SWT selamatkan semua umat Islam yang ditindas, dizalimi di mana saja. Bukan Palestin saja, di India tu dari dulu, Kashmir apa semua tu. Kalau dia baca dia berita tu, Allah, macam mana itu ujian lah. Allah tahu.
Bukan Allah tak tahu apa yang berlaku. Semuanya dengan pengetahuan izin Allah juga. Izin Allah tapi ujian. India, Thailand. Thailand, ulama selatan Thailand. Syekh Daud Fatani, Syekh. Sampai sekarang kalau sebab mereka ni yalah terjagalah dari satu sudut lah, mungkin tak disibukkan sangat dengan dunia lah macam kita di selatan Thailand. Habis-habis tom yum lah yang laju sikit lah kan. Tom yum okey lah, makan makan orang. Jadi ramai lagi tok guru sana. Yang ada lagi Malaysia. Malaysia pun alhamdulillah ada sejarah tok guru masya-Allah. Indonesia masya-Allah seperti Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, nota kaki 9, nombor 8, ulama Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Siapa dia? Ringkas ulama Jawa berasal dari Palembang, terdidik di Kedah oleh bapanya yang menjadi mufti Kedah. Masa tu memang dekat, jadi tak pelik lah kalau sebenarnya memang ya, walaupun highway masa tu air melalui kapal apa semua, tapi dia punya jalan dia tu. Jadi tak pelik lah kalau kata Pulau Besar tu, Syekh Ismail bin Abdul Qadir Pulau Besar tu menjadi guru juga kepada ulama-ulama yang kemudian dia di Indonesia, Wali Songo pun tak mustahil. Yang dia ni adalah keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Samad Falimbani mempelajari pelbagai disiplin ilmu dari ulama-ulama di Mekah dan Madinah selama kira-kira 35 tahun dan cenderung kepada ilmu tasawuf. Beliau pulang ke Kedah bagi menyertai peperangan sengit antara kerajaan Kedah Petani dengan Siam dan Syahid dalam peperangan tersebut. Panjanglah kalau nak kaji kisah dia. Syekh Abdul Samad Falimbani rahimahullah ta'ala, banyak penulis kitab dengan buah tangannya yang bernama Siyarus Salikin. Kitab antara kitab yang Syekh Abdul Samad yang masyhur, yang amat popular, yang selalu dibaca dan diamalkan di merata-rata tempat suluk. Suluk ni tempat orang latihan intensif kerohanian lah tuan-tuan. Dan pondok-pondok demikian di Malaysia. Sesiapa yang menjalankan atau mungkin lebih tepat menjalani lah At-Tariqah As-Sufiyah, tetap berpedoman kepada kitab itu. Siyarus Salikin tadi, Siyarus Salikin. Nota kaki kitab Siyarus Salikin ni kitab terbesar, kitab paling tebal lah, tulisan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang didasarkan kepada Lubab Ihya Ulumuddin. Kitab intisari Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali sendiri, Hujjatul Islam. Jadi kitab Ihya Ulumuddin tu Imam Ghazali ringkaskan jadi Lubab. Daripada Lubab itulah diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad jadi Siyarus Salikin. Cuma dikarang dalam 4 jilid. Jilid keempat siap ditulis di Taif pada tahun 1789 Masihi. Meskipun Siyarus Salikin merupakan terjemahan daripada kitab Lubab tadi, Syekh Abdul Samad banyak memetik kitab-kitab lain serta mensyarahkannya juga. Maksudnya bukan terjemahan semata-mata, dia tambah lagi, dia syarah lagi. Jadilah Siyarus Salikin. Itu masih diajar di surau-surau masjid-masjid. Tapi yang lebih utama di pondok-pondok lah, di pondok-pondok, madrasah-madrasah. Universiti kurang. Universiti dia tak berapa. Universiti ni nota pensyarah. Saya tahulah, saya pun pensyarah dulu. Kita kesian buat nota lah sikit-sikit. Ataupun kadang-kadang syarahan kita tu student cantik jadi nota. Wah, rupanya yang tu yang dibacanya, yang di fotostatnya, dah buku pun tak baca lah kat universiti. Baca nota tu ya.
periksa. Jadi jangan action sangatlah universiti. Jangan action sangat. Saya boleh sebut macam tu kan. Saya pun situ dulu di UiA lebih 10 tahun di UiA. Pada pengarang itu tapi tak sama. Rasa lagi seronok duduk bersila buka kitab depan tu macam ni. Tuan kitab dulu kita dulu ni. Oh, dia punya lain, dia punya feel itu lain. Mungkin macam-macam sebab lah. Pada pengarang itu terasa barakahnya. Barakah pada pengarang, ya. Tak sama tuan. Orang yang mengajar tak fikir dunia dengan orang mengajar fikir overtime tak overtime, pangkat tak pangkat, bila nak naik pangkat, bila ni tangga gaji ni. Tak sama. Tuhan Maha Adil. Ini agama dia ni mahal. Kalau kamu main-main tak dapatlah benda. Kamu kena sungguh-sungguh. Barulah ada barakahnya. Di dalamnya mengandungi ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan lain-lainnya, gabungan pelbagai ilmu dalam satu kitab. Dengan kitab itulah pengarang tertarik hati hendak menambah dan mendalami. Pengarang maksudnya tuan kitab kita ni lah, dia merujuk pada diri dia sendiri. Sikit lagi tuan-tuan, insya-Allah. Subuh masih lewat lagi walaupun dah mula cepat balik dah. Jadi tuan-tuan adjust lah sikit, kena adjust jugalah. Waktu roti canai ni jangan tak aci. Waktu subuh dah lewat. Waktu roti canai tak berubah, sama je. Waktu pasar pagi sama je. Tak aci. Di dah hendak menambah dan mendalami. Tak apa kalau ada yang mana yang paksa kita sangka baiklah. Jangan sangka buruk yang terpaksa meninggalkan tu. Kita sangka baiklah. Kita jaga diri kita. Kita jaga kita. Di dalam pengetahuan agama hingga pengarang ke petani. Atas bila baca kitab Syiarus Salikin ni, Syiarus Salikin, semangat timbul dalam berkat kitab, berkat pengarang. Orang yang baca dia semangat nak mengaji, dia sambung pergi ke petani, pergi ke Mesir, pergi ke Indonesia, mengambil fatwa-fatwa berkenaan dengan ilmu tasawuf dan ilmu hadis. Sampai di Mesir, hamba dia lah merujuk pada diri dia sendiri. Hamba terasa berpuas hati menemui beberapa syekh-syekh tariqah dan tasawuf dan mengetahui kisah Syekh Ahmad Al-Badawi. Masya-Allah rahimahullah taala. Nota kaki, Syekh Ahmad Badawi merupakan seorang ahli sufi yang lahir di Maghribi asalnya dan mengasaskan tariqah Badawiyah, wafat di Tanta, Mesir pada tahun 674 Hijriyah. Syekh Ahmad Badawi ni wali besar antara yang paling terkenal di Mesir. Makamnya di Tanta. Ia seorang wali Allah yang tidak kurang karamahnya. Tuan-tuan Google lah kalau tahu siapa dia Syekh Ahmad Badawi ni. Jadi Pak Lah Badawi ni pun ambil nama ayah dia tu, ambil nama Syekh Ahmad Badawi ni lah. Ambil sempena sebab ayah Pak Lah tu Syekh Abdullah Fahim. Macam mana? Atas lagi kan Ahmad Abdullah bin Ahmad Badawi bin Abdullah Fahim kan. Ayah dia tu. Jadi Syekh Abdullah Fahim namakan anak dia. Syekh Abdullah Fahim kan wali ulama besar. Dia namakan nama anak dia tu Badawi. Ayah Pak Lah lah. Yang bermakam dia juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jailani kena tambah ai tu, Jailani di Al-Baghdadi di Baghdad. Nota kaki 13 yang ni dia pembetulan lah. Nota kaki ni orang yang edit balik tulisan tangan Syekh Saman Kati ni. Jailani lah. Sultanul Auliya yang mendapat gelaran, lekat gelaran. Kita boleh pakai, boleh cuba letak gelaran tuan-tuan buat Facebook pakai nama. Tapi siapa yang nak panggil tuan-tuan gelaran tu kan? Kalau tak kena pada yang ni,
umat macam seolah-olah sepakat lah memanggil Syekh Abdul Qadir Jailani ni Sultan, letakkan gelar Sultanul Aulia, Sultan pada wali-wali. Sikit lagi tuan-tuan, itu baru sedap sikit nak sembahyang isyraq pun. Dia punya time tu 5 minit lagi lebih kurang. Boleh Di Mesir boleh dikatakan banyak sekali ahli-ahli tasawuf dan mengamalkan berbagai-bagai tariqah as-sufiyah. Dari itu yakin dengan seyakin-yakinnya. Yakin, perkataan yang jarang kita guna sebab memang tak ada pun pada diri kita. Dia kata apa ni? Yakin dengan seyakin-yakinnya saya bahawa ilmu at-tasawuf inilah yang mengembalikan hamba-hamba Allah ke jalan akhirat dan menginsafi akan seseorang supaya sentiasa ingat kepada Allah dan tertarik kepada perjalanan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tak sangat-sangat bimbang dengan dunia yang laksana bangkai ini. Jadi dia ni perjalanan dia panjang juga Syekh. Nanti dia sebutkan di sini. Saya pengarang sebelum ke Mesir biasa jadi alat perkakasan dunia. Dia kata dia sebelum ke Mesir tu dengan dunia ni macam perkakas lah. Kejar ke sana, hambat kemari, sia-sia saja. Orang dapat untung, awak perkakasan. Awak jadi perkakas. Sebab itu pengarang pada akhir-akhir ini banyak diam di rumah, di surau, menyampaikan wa'az. Wa'az ni maksudnya ceramah, nasihat, peringatan kepada umat Islam yang ingin bersama-sama dengan pengarang. Alhamdulillah, nyata dan nampak dengan mata kepala barakahnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Dia sebut juga Alhamdulillah ala kulli hal. Yang pengalaman yang dulu tu, yang walaupun dia sebut macam marah sikit lah. Nada tu dulu ke sana kemari. Dia ni kan kita baca biografi dulu, pernah bertanding ni, pernah jadi calon pilihan raya. Kalah lah, tapi pernah aktif hatta politik sekali. Yang lain-lain macam-macam lah, pegang jawatan ni, pegang jawatan, naik istana pun dah jadi orang besar 32 ke besar 16. Ada gambar-gambar semua ni. Jadi bagi dia tu semua tak boleh nak lawan dia. Hujung hayatnya tu lebih fokus kepada tasawuf juga. Macam Imam Ghazali lah. Imam Ghazali asal pernah profesor, antara profesor termuda di Nizamiyah. Tapi akhirnya dia pergi tak boleh kata tak betul ni, tak cukup lah. Bukan kata tak betul tu lah, sesat terus, tidak, tak cukup. Akhirnya dia kata alhamdulillah ala kulli hal. Tak apalah, ala kulli hal ni alhamdulillah, benda-benda yang tak berapa seronok lah. Sekian dahulu. Seronok tuan-tuan dengar. Sekian dahulu sebagai permulaan. Nanti akan disebut soal ini pada fasal akan datang. Akan datang. Alah, satu perenggan lagi tuan-tuan. Sikit satu perenggan, lepas tu bab lain dah. Saya baca je. Jasa ulama-ulama yang digelarkan ahli kalam dan fuqaha dan tokoh-tokoh ahli tasawuf lah. Maka kita di masa ini dapat menikmati ilmu-ilmu agama melalui kitab-kitab mereka, sehingga kita di sekitar pulau-pulau Melayu, Semenanjung dan Thailand banyak yang bertaraf ulama dan ahli-ahli fatwa dalam ilmu agama. Apakah kita tidak berasa bersyukur? Kalau kita bersyukur, bertambah-tambahlah nanti keagungan kita. Tetapi jika sebaliknya, terimalah padahnya. Sesiapa yang tidak bersyukur kepada manusia, bermakna dia tidak bersyukur kepada Allah. Ni kadang-kadang orang yang hari ni mudah sangat nak kritik ulama-ulama besar. Dia semayang tu pun tumpang Imam Syafi'i. Tapi tiba-tiba nak mudah-mudah nak, walaupun kemudian bila dah belajar mungkin jumpa pandangan lain, tapi yang semayang dia hari ni tu berapa persen masih lagi jasa numpang. Wallahu alam tuan-tuan. Maaf lebih kurang, terlebih kurang minta maaf. Dan minta tuan-tuan tolong doakan juga, tumpang doa.
anak saya yang kedua perempuan sekarang ni nak bersalin, ada di Hospital Putrajaya, masuk ward labor room lah, tengah labor room dah ni. Yalah, anak pertama nampak macam ada cabaran juga sikit lah. Mungkin tuan-tuan doakan anak pertama dia, cucu kedua saya, insyaAllah dengan kita doakan sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma barik lana fi auladina wa hfazhum wa la tadurruhum fiqhum li ta'atik warzuqna birrahum. Allahumma yassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma sahhil umurahum. Allahumma sahhil yassir umurahum. Allahumma ja'alhum salihin salihat. Allah, jadikanlah anak-anak kami, cucu-cucu kami salih salihat. Peliharalah mereka semua, jadikanlah mereka hamba-hamba Allah, anak-anak yang dibanggai oleh baginda Nabi SAW. Permudahkan segala urusan kami ya Allah, permudahkan urusan kami ya Allah. Kurniakanlah kami kesihatan, as-sihah wal afiyah, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersyukur di atas segala nikmat yang kau kurniakan kepada kami. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ta'ala nafsi.